Oh, dah mula ya? Maaf. Okey, benda alat ini amat penting bagi kaum wanita, betul tak? Selain itu, banyak lagi kegunaan cermin. Jom kita belajar penggunaan cermin. Hai, saya Cikgu Liza dari Kelantan. Ada 7 standard pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pertama, membezakan imej sahih dan imej maya. Kedua, berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin sata, cermin cekung dan cermin cembung. Ketiga, menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin sata. Keempat, menggunakan cermin sata untuk mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Kelima, mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan. Keenam, membina alat optik dan menghargai penggunaan alat optik untuk meningkatkan keupayaan deria manusia. Dan ketujuh, menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan mengaplikasikan cermin sata, cermin cekung dan cermin cembung. Imej sahih dapat terbentuk pada skrin, manakala imej maya tidak terbentuk pada skrin. Terdapat 3 jenis cermin, iaitu cermin sata, cermin cekung dan cermin cembung. Ciri imej pada cermin sata adalah sama saiz dengan objek. Cermin cekung pula, imejnya lebih besar dari objek dan imej pada cermin cembung lebih kecil dari objek. Mari kita lihat ciri imej pada cermin sata. Pertama, jarak objek dari cermin sama dengan jarak imej dari cermin. Contohnya, jika objek, contohnya lilin diletakkan 4 cm dari cermin sata, didapati imej lilin juga 4 cm dari cermin sata. Ciri kedua imej cermin sata ialah tegak. Ciri ketiga imej pada cermin sata ialah maya, iaitu tidak terbentuk pada skrin, sebaliknya terbentuk di belakang skrin. Ciri keempat imej pada cermin sata ialah songsang sisi. Satu lagi ciri imej pada cermin sata iaitu sama saiz. Contohnya, jika diletakkan objek yang tingginya 2 cm, didapati imej juga tingginya 2 cm. Cermin sata mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Sinar cahaya yang terpancar di atas cermin akan dipantulkan. Cermin sata dapat membantu penari membetulkan pergerakannya dan menjadikan ruang kelihatan luas. Cermin cekung pula membantu doktor gigi memeriksa gigi pesakit kerana dapat membesarkan imej gigi serta membantu semasa bersolek kerana dapat menghasilkan imej besar dan dekat. Cermin cembung ditempatkan pada sudut jalan supaya pemandu dapat mengesan kenderaan yang datang dari sebelah sudut tersebut. Cermin cembung juga ditempatkan di sudut kedai yang terhalang penglihatannya oleh rak tinggi. Cermin sisi dan cermin pandang belakang kenderaan menggunakan cermin cembung supaya pemandu mendapat medan penglihatan yang lebih luas. Antara aplikasi cermin sata ialah penghasilan periskop, iaitu alat optik yang dibina daripada 2 cermin sata. Alat ini digunakan untuk melihat keadaan di sebelah halangan. Periskop digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan di permukaan laut. Hai, hari ini kita nak buat periskop. Periskop merupakan alat yang digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan di permukaan laut. Periskop mengaplikasikan sifat cahaya yang boleh dipantulkan. Cahaya dari atas permukaan laut dikesan oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan oleh cermin lain dan menuju ke mata pemerhati yang berada di dalam kapal. Mari kita cipta satu periskop yang ringkas dalam aktiviti 84.
Bahan-bahannya adalah kotak, gam, 2 buah cermin satah, pisau, pen dan pembaris. Okey, mula-mula kita bahagikan kotak kepada 4 bahagian. Kemudian, kita potong 4 bahagian kotak tersebut menggunakan pisau. Selepas itu, ambil 2 keping kotak dan tebuk pada kotak tersebut. Susun kotak berikut mengikut urutan yang betul. Tampalkan selotip pada belakang kotak berikut dan tampalkan 2 buah cermin satah pada kotak tersebut. Kita tampalkan kotak menggunakan selotip. Begitu besar kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu akal kepada manusia yang mencetuskan kepada penciptaan cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung bagi memudahkan kehidupan. Cermin satah membantu penari membetulkan pergerakan, menampakkan ruang yang lebih luas, digunakan di kedai salon rambut dan digunakan di bilik persalinan atau fitting room di gedung membeli belah. Antara kegunaan cermin cekung ialah digunakan sebagai cermin solid, cermin lampu suluh, dipasang pada bahagian dasar teleskop dan sebagai cermin pergigian. Antara kegunaan cermin cembung pula ialah dilekat di sisi kereta untuk memberi pandangan yang lebih luas. Digunakan sebagai cermin pandang belakang, diletakkan di seleku berbahaya agar pemandu dapat melihat kenderaan dari arah hadapan bagi mengelakkan kemalangan, serta dipasang di pasaraya untuk memudahkan pekerja mengawasi pelanggan dan keadaan sekeliling. Aplikasi ilmu penggunaan cermin membolehkan manusia mencipta alat optik bagi meningkatkan keupayaan deria manusia. Periskop digunakan di dalam kapal selam untuk memerhati permukaan laut. Kaleidoskop merupakan alat yang menghasilkan pelbagai pola yang mengagumkan. Teleskop pula ialah alat yang membolehkan objek yang jauh di angkasa dilihat. Binokular digunakan untuk memerhati dan membesarkan imej objek yang jauh. Tahniah kerana anda telah berjaya mempelajari 8.1 penggunaan cermin. Jangan lupa tekan butang subscribe kepada yang belum agar anda tidak ketinggalan video-video cikgu yang akan datang, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum. Bye.